Ada berapa orang? Jadi dalam 100 hari. Lagi tu hari mati ya. Kita jumpa dia. Mungkin hari ni buat dia. Malangnya dalam 100 hari. Ayat hari nak mati, nak balik. Kita tu jumpa. Dia kita kata lagi dia kata dia salah dulu. Iyalah. Jadi ada apa hari mati ya? Meninggal. Jadi pada suruh apa dia? Tak ada habis. Tapi saya cuba sambung dia apa saya itu semua dia goyak. Dia tu pendek lah. Begitu dia. Tapi banyak yang orang belajar tu 18 tahun, 20 tahun tak jumpa. Dia jumpa saya. Video pada YouTube saya. Dia kata ni yang guru dia tinggal tu. Saya dulu pakai kemajuan tu saya kali lah. Saya kali plaster, kali apa. Tak jumpa? Tak jumpa. Ada lah di pusat tu mati pula. Mati pula? Mati pula. Tak ada raya habis? Apa tu? Abel tak jumpa. Abel tak jumpa. Dia sangat merah? Kes sangat merah? Okey. Dia macam dia meninggal. Saya ikut saya tak boleh dikakut. Tapi yang gini dia tak sedekah. Payah itu bagi amalan. Bukan dia bawa tarikat. Betul tarikat. Dia tak jalan tarikat. Dia cuma boleh duduk atas tarikat. Tapi macam kita mengaji je. Jadi kita nak paksa kita mengaji. Jadi tak menyertai. Di tarikat apa tu? Sama ni? Dia panggil tarikat dia Gulu Tika. Gulu Tika. Tapi saya tanya dia kepada ada dia. Lima apa ibu nama Gulu Tika tu? Dia kata kita bertarikat tu sampai kita mati ya. Gulu Tika lah. Kita berbual Gulu Tika balik. Mudah ini nama tu. Dia kata boleh lakar tapi kan dia minta mandat tu untuk bawa nama tak nama tu kata. Jadi benarkan dia ada dia tu. Dia kalau ikut jalan mati tu nyata dia tanam kubur ataupun ada yang kata lain ada lipat kain kapan. Kalau jangan tahu kepala ni lipat kain kapan. Tak ada jumpa mama. Pergi ngajak jasad. Orang tanam kita. Macam tu guru dekat Indonesia tu terus tak ada, belum tanam lagi. Dah kepih dah kain kapan. Yang ni dia masuk. Tapi contohnya kalau orang diikat tali kan. Kalau orang tarik tak adalah kepis. Sebab tu ada guru jalan ni dulu. Dia kata kau pergi gali balik ataupun kau ikat dengan tali, kau tarik, kalau sangkut kau jangan amal. Kalau kau tarik tu tak ada, kau pegang lah ilmu. Abu ni besar. Abu kata kalau orang arik dia tu gali menggali dia. Lepas 3 hari ditanam, menggali dia. cari dah. Kata ni tak apa dah. Dia memang pakai gaya. Dan Ali tak ada kubur. Mati atas kuda hitam. Dia suruh sana musim kan. Tak atas kuda hitam. Cuma proses tu sama lah dia mandikan. Dia untuk mengelakkan fitnah. Sebenarnya roh tu mana mati. Roh tu tak mati. Dia kata ada jasa kalau mati kau bila. Jasa apakah ini kailah tu. Beza dia lima dia. Orang syariat mati makin dia ulat. Orang tarekat jasa ni kekal. Orang hakikat seperti malam baru meninggal. Ada perlu apa-apa. Orang marifat ialah tu. Tapi kalau orang tahfiz 30 juz pun sama dengan orang hakikat makan dia. Walaupun dia tak belajar hakikat. Sebab dia sebiji Al-Quran dalam dada. Baca Al-Ghazali banyak di Syria tu lah. Untuk bahasa kata darah kalau. Apa? Atau dia jihad dah. Dia jihad dia dari Allah. Darah tak tak. Ni aku ada ni. Tu gambar dia. Gambar dia. Kecil lah dia. Tapi dari segi makanan Rupa Arab. dia kata saya banyak makan tak darah Rupa Yamen. supaya Dari segi suluk tu ada. Tidak digalang.
bukan makan benda yang berdarah, sebab mempengaruhi nafsu haiwan tadi. Bukan pasal proses suci ada diri. Kalau Hindu tu memanglah dia tak makan berdarah. Tapi kita tengok Rasulullah pun makan, cuma dalam kuantiti yang sedikit. Kalau tak makan langsung tu, tengoklah umat dia pun tak makan lah benda-benda berdarah. Cuma yang semalam tu dia kata tak boleh makan benda yang jatuh, jadi pisang, barang dalam tak boleh lah. Organ ke dalam lah. Macam pengajian yang semalam di kita. Ya dia biasa itu. Yang saya ni tak ada pasal larang apa. Main belasah je. Sebab dia kata dalam tangkap bangkai dan darah dalam Quran juga. Jadi kalau ikut sembilan elok boleh makan. Tak cumanya tidak digalakkan, dipanah. Kalau Sudah ada belum makan, belum makan. Mandi yang pertama nak mandi babak mana hasil apa kita solat ambil yang kita nak solat tu macam mana. Yang pasal mandi taubat tu, jika kita berzikir nampak haiwan atau binatang. Jadi kalau kita berzikir nampak haiwan atau binatang, maknanya kerohanian kita jatuh. Summa radadna wa asfala safilin. Aku jatuhkan manusia itu serendah-rendah sehina-hina kejadian. Jadi kena proses lah, kita kena samak balik. Maknanya apabila kita jatuh dalam kubang babi itu, kita lompat naik, kita samak balik. Cara nak mandinya, kita kena sediakan 7 biji lima nipis. Dalam sebuah jat lah, kita belah dua, kita perah dalam jat tu. Jadi kita baca beberapa surah lah. Pertama kita mandi dengan air zam-zam, surah Al-Kafirun tu, ya ayyuhal kafirun tu sekali. Kemudian kita, bukan air zam-zam tu, kita niat kita mandi dengan air zam-zam, air biasa lah. Yang kedua air kolam Kausar, surah Al-Kausar. Nah Ta'ina tu Kausar. Kemudian yang ketiga baru air Nurullah, baca surah Al-Qalah 3 kali. Kemudian dah siap semua, kita, 5 tu kita dah perah lah. Sebelum tu kita baca Al-Fatihah sekali, selawat 10 kali, kita minum. Kita minum sikit, yang lebihnya kita tak dalam baldi, buat mandi, campur dengan air paip lah. Kita mandi macam biasa lah. Barulah kita solat sunat taubat 2 rakaat, kita masuk istighfar. Kita tinggal zikir lagi. Dah kita zikir tadi nampak binatang kan. Kita istighfar tu sampai nampak cahaya. Tu dia katakan klik-klik kunang-kunang tu. Dan apabila nampak cahaya tu, maknanya istighfar kita tu Allah Ta'ala terima taubat. Baru kita pasang kafiat balik. Kemudian masa kita berzikir. Baru berzikir, insya-Allah lah, tak ada lah, tak nampak dah binatang tu. Proses ni mesti dia berzikir dulu. Berzikir dulu. Kalau kita tahu kita punya level tadi. Punya level. Kalau kita berzikir kali pertama keluar manusia, kita kemungkinan besar makom guru. Biasa guru dia pakai jubah hijau. Dia nampak, maksud dia nampak memang jelas. Bata pejam, lidah tongkat, tuju sini, memang nampak dengan mata hati, mata basirah, mata roh. Maksud lagi nampak. Dia dah tongkat daripada langit-langit. Langit belakang gigi dia. Oh, yang belakang gigi tu. Bukan ke dalam sana tu. Bukan ilmu tu. Kalau dalam sana mutah kita. Kat luar ni je. Okey. Sini ya. Belakang je tongkat. Lipat macam tu je. Jadi amalan ni memang berbeza tak daripada yang orang kata ada jalur daripada Imam Ali pula, ada jalur daripada Abu Bakar pula. Dia 4 sahabat tu semua ada tarekat dia sendiri. Macam Nasyabandi ni Rasulullah pernah bagi kepada Abu Bakar dan Sayyidina Ali.
Dan banyak tarekat sekarang ni dia daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar ni 2 tarekat je, Naqsyabandi dengan Khalwatiyah. Khalwatiyah macam di Indonesia tu kan banyak ada je Khalwatiyah. Kalau kat sini tak berapa nak ada. Tapi saya ada ambil Khalwatiyah tu. Yang Imam Ali lah. Apa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali banyak, Ahmadiyah ada. Oh, tu semua daripada dia tu. Qadariyah dia, Satariyah dia. Banyak sebab dia pintu ilmu. Sama Nia. Semua yang dia tu. Cikgu-cikgu dan semua. Waalaikumsalam. Ada kesalahan. Al-Amma Abdul. Mana kalau kita faham ni tak gaduh Alhamdulillah. Oh, yang bila gaduh ni pasal tak faham ni. Apabila kita nak naik atas jadah, kita niat serah solat kita kepada Muhammad. Dia. Sebab kalau kita serah pada Allah, Allah dia tak nak apa-apa dah. Sebab dia zat maha kaya. Jadi kita syariat pun memang Allah ni serah pada Muhammad. Apa-apa pun kalau kita tengok dialog hadis pun memang Ta'ala ni memang bagi 100% power tu kepada Muhammad. Dan syariat memang di kita dua. Allah seorang, Muhammad seorang. Kalau hakikat makrifat dia seorang je, Muhammad tu lah. Jadi kita nak jalan ke orang je. Dia hebat. Di mana boleh cerita direct seorang macam tu. Jadi tak adalah pula rahsia Ta'ala tu. Niat serah, aku serah solat aku ni kepada kamu Muhammad. Sebab dia ambil solat di mustawa. Allah dia tak nak apa-apa dah. Dia orang kaya, kita bagi pisang sesikat pun dia 10 kebun pisang dia boleh beli. Dia nak apa ke? Jadi cerita-cerita Muhammad ada. Jadi kalau nak kenal Ta'ala, kena kenal Rasulullah tu. Sebab Rasulullah tu tajalliyat Ta'ala yang paling sempurna. Kalau orang kata dia kenal Allah, tanya dia, awak kenal tak Rasulullah? Dia kata tak kenal, bohong. Kalau dia kata dia kenal Allah, kalau ada orang kata dia jumpa Rasulullah, tanya dia, awak kenal tak Muhammad? Dia kata, awak terkenal tak Allah? Dia jumpa Rasulullah, tanya dia kenal tak Allah? Dia kata tak kenal. Maknanya dia tak faham. Dia bukan benda lain. Zat dengan sifat tu dia barang sama tu. Dia barang sekali. Macam manis dengan gula dengan manis, masing dengan garam. Dia tak bercerai. Mudah je. Ilmu ketahanan paling mudah. Tapi orang banyak sangkut di istilah. Jadi yang istilah yang menjadikan kesan dekat macam tu kan. Sultan Muhammad, Raja Muhammad. Dia macam nama, pangkat, kebesaran dia, Allah. Oh, begitu. Dia lah raja di dunia, raja di akhirat. Ilahin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Kalam ni daripada dia, mana bukan daripada Allah. Macam orang halimunan, dia nak zahir tak boleh. Dia kena pakai baju baru kita nampak dia. Jadi baju tu sifat Muhammad. Tu je cerita dia. Tak payah apa. Bila berbentuk tu sifat lah. Sifat lah. Allah kan tak ada bentuk. Bentuk tak ada. Kalau nak gantung ni kena faham lah. Kita tengok dua, tapi sebenarnya satu. Hakikat dia satu. Walaupun tengok dengan 12 mata, dia tak boleh bercerak. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Kalau ambil Allah saja, Muhammad tak ambil, kafir. Sebab Islam kan duduk di Allah. Allah mana ada agama. Muhammad pula ada agamanya. Sebab tu kalau hina Allah, dah susah. Pasal apa syafaat Muhammad ada? Kalau hina Muhammad, hukum Islam, walaupun dah taubat, kena pacung. Jangan main Muhammad tu. Sebab dia dah zat campur sifat tu. Barang tu dah nyata. Macam Allah ni barang tak nyata lagi. Dia tak ada rupa bentuk. Oh, maknanya orang yang sengaja menghina Muhammad, mana dia tahu lah ilmu ni pun. Dia nak saja nak provoke ke apa tu. Dia senang cerita dia kafir lah kalau hina Muhammad. Dia kafir, tapi dia nak provoke yang orang Islam ni tadi. Mana dia faham ilmu ni. Sebenarnya dalam kitab dia orang tu dah cerita bab Muhammad. Cuma nama lain. Oh, nama lain. Macam Hindu, Matriya. Ya. Itu dalam Buddha, Matriya. Kalau dalam Hindu, Kalwata Purana. Semua dalam kitab-kitab semua ada cerita bab Muhammad. Ahmad Muhammad ni Beda bagi tak beda.
Ahmad Muhammad ni dalam Injil je tak ada Muhammad. Yang dalam seluruh kitab-kitab Taurat dan Injil semua ada cerita bab Ahmad. Ahmad ni Muhammad awal. Dalam Injil tak ada tu. Dah tak ada Muhammad. Sebab dia tak boleh guna Muhammad. Sebab dia kena guna Ahmad. Ahmad ni dari segi balaghah nahwu saraf dia mengatasi Isa. Isa ruhullah. Sebab Isa tu dah last dah. Sebab tu orang Nasrani dia ingatkan yang last tu. Dia ingat Isa tu yang last. Lepas tu Allah Ta'ala letak di kayu, tunjuk bukan. Mana Allah Ta'ala ganti dengan Yahuza tu kan. Bukan lagi. Dia sembah tu yang nak bunuh Nabi Isa tu lah. Jadi sekarang dia sembah-sembah. Keturunan dia lah tu. Maknanya nama Ahmad tu dalam Injil ada. Ada. Dalam Injil, dalam kitab Taurat Zabur, susu semua ada. Nama Allah ni dalam bahasa Arab. Dalam Taurat Zabur, susu dia tak ada nama Allah. Dia kalau ada pun paling dekat pun Allahim. Allahim. Jalohim, Eli, Yahweh. Yahweh. Allah ni kalau nak kira Abu Jahal, Abu Lahab pun tak mahu cakap. Dia pun beriman dengan Allah. Kalau takkan nama ayah dia baginda Rasulullah tu Abdullah. Maknanya dia orang ni percaya pada Allah. Tapi belum Islam. Kalau beriman dengan Allah saja. Tak beriman dengan Muhammad. Sebab tu Rasulullah kata kau kena pecahkan tu patung berhala tu. Tu bukan dia. Sebenarnya cerita dia tu lah. Bukan aku tu. Ni aku. Macam tu. Tapi dia tak boleh bagi nama macam tu. Satu mazhab Maliki. Siapa dia nak Allah, kalau dia boleh bertaubat, dia bertaubat lah. Itu lagi kan, boleh diterima lagi. Boleh diterima lagi. Tapi kalau dia Dina Muhammad hancur. Boleh. Sebab walaupun dia bertaubat. Sebab Muhammad tu yang zahir, yang keluar di Makkah tu. Allah dia tak keluar. Ya betul. Kalau Allah keluar jadi bertempat Allah tu. Di mana sekarang ni yang banyak tular. Kalau kata Muhammad ni manusia biasa. bukan manusia biasa. Mau cakap lah, saya tak tahu aku boleh terlanjak cakap kan. Kata sampai sembilan isi buat seks semua tu. Dia macam ini kan. Dia nak cerita macam ni. Apabila janda kematian suami, dia orang tu tak ada lagi tempat bergantungan, dia direct bergantung dengan Allah. Maknanya bergantung dengan Rasulullah, Rasul Allah. Tu cerita dia. Bukan nak cerita kuat seks tu. Kita spin ke? Dia spin. Dia orang spin macam tu. Dia murak dia lain. Jadi kita tapi dia orang faham lain. Dia bergantung dengan Allah Ta'ala, bergantung dengan Rasulullah tu. Rasulullah bagi jaminan. Dan sahabat pun Saya pun pada awal saya pun setuju juga bila cikgu kau. Cikgu kau lah. Pasal apa Allah Muhammad kata. Benda Rahsia. macam Balik tangan. balik tangan je. Tapi saya ingat ada yang ngaji dulu. Guru kata dia Allah Muhammad tidak bercerai, tidak bersekutu. Lepas yang boleh kata tu bercerai lagi orang bersekutu dengan mana? Bersekutu bukan Muhammad Rasul. Bercerai tu sama lagi lah. Dan bisa kan? Jadi berdua kan? Dia kata Allah Muhammad ni tidak bercerai, tidak bersekutu. Jadi kata Allah dia jadi yang itu. Ada setengah tarekat dia suki dia kata Muhammad bukan Allah tapi tak lain. Dia lapik. Dia lapik. Lepas tu mazhab kata papek. Maknanya rupa Nabi yang bercakap tu siapa? Taklah dah. Dia cerita itu. Tapi dia tu terlajak dia kata tak boleh cerita kat sini. Nanti marah ketuk Nabi. Mana terkenal dia tahu. Banyak pihak tak dengar gula ni banyak lapik lah. Lapik dulu. Cikgu juga. Dia lambai habis. Cikgu. Orang kata pelajar bogel. Bogel tu. Dia lapik. Dia macam dia nak suruh kita ni faham. Simbolik kan? Kita memikir ke? Kita tak faham. Kita jangan lagi. Kias. Kalau cerita banyak berfikir kan? Ahlul Bait dia tak boleh cerita macam saya. Dia kena bawa ke syariat. Dia bawa majlis, maulid, qasidah, bazanji, selawat. Jadi biar Yang lebih tu yang al-al. Aliyah, Al-Qadri,
Ada Malulai. Itulah yang Habib datang tu. Tu dia tahu. Dia lagi tahu rahsia ni daripada saya. Macam Habib Ali dan Abidin, Hamid Al-Hamid tu. Oh, dia lagi tahu. Cuma dia tak boleh nak cerita. Habib Ali tinggi tu. Habib ni. Habib Ali dan Abidin. Al-Hamid tu. Oh, TV, Halwa TV tu Indonesia. Tapi dia jadi rakyat Malaysia lah. Ada yang mengajar cari solat Rasulullah tu. Dia selalu waktu 3 kan aku lihat. Tapi bila dia cerita, dia kena cerita syariat. Dia kena bawa kod syariat. Jadi kalau kita jumpa dia peribadi boleh dia akan cerita benda ni dekat keluarga Rasulullah. Handset pun kena tutup. Offline lah. Kena offline lah. Offline. Tutup semua. Bukan. Baru dia cerita siapa sebenarnya Rasulullah. Sebab dia orang ada hadis keluarga. Hadis tu yang Inggeris nak dengan Wahabi nak tu. Dia ditangkap, dia bunuh Habib ni. Dia orang kena sembelih tu. Dia orang cari mana kitab tu. Dia kata last kali paling tak tahan, dia kata korek lah. Dia korek bawah. Padahal kitab tu kena korek kat dinding. Dia sembunyi dinding. Tapi sebelum dia orang nak jumpa, dia orang dah ambil 10 orang yang ingatan kuat. Dia syarah bab ni, dia orang tulis balik. Sebab tu dia orang ada dalam data. Macam cerita satu anak di pohon, satu anak di kandung tu lah. Orang biasa tak tahu cerita tu. Cerita keluarga Al-Hufad. Keluarga Al-Hufad tu sampai sekarang tak? Sekarang lah. Sebab dunia ni takkan kiamat selagi dia orang ada. Tidak aku jadikan alam ini jika tidak sebab kamu yang Muhammad. Dia orang pun Muhammad ni tak. Sebab kan dia orang tu daging darah Rasulullah. Dan sampai dia bagi Rasulullah, aku ialah bapa kepada Ahlul Baitku dan Ahlul Baitku tu anak kepada aku. Hakikatnya dia orang tu Rasulullah. Sebab zaman Rasulullah dengan zaman sekarang, Islam orang lagi ramai pada zaman sekarang. Maknanya hakikat Rasulullah tu ada. Kalau baca Simtudura tu, kita sambil kiam, kita tabur bedak kan, nampak tak berarti Rasulullah tu datang. Tu Habib Ali Fatah tu buat tu. Yang Syekh Alawi Al-Maliki pergi rumah dia 3 jam tu kan. Duduk dalam bilik tu. Dia borak dengan Rasulullah. Menangis. Dia buang jubah kan masa tu pakai baju pagoda. Di Batu Pahat tu. Dia pesan anak murid dia, jangan heboh cerita ni kecuali lepas aku meninggal. Habib Ali Habib Ali Batu Pahat. pilot lalu nampak sama saya. Dia ada seorang pilot ya. Dan lalu dia bawa gambar kita yang kena nampak situ. Saya tahu ni. Dia selawat, dia kuat selawat. Bila dia gitu dia buat rumah Habib ni. Aku ambil tisu ni. Jadi bukan mudah-mudah nak peleceh yang saya lah. Jangan, dia orang ahli syurga dah tu. Padahal tengok Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri menyucikan ahli itrah. Dan Rasulullah sendiri menyucikan darah-darah daging dia. Jadi sampai ke Al-Quran tu dalam konteks pada masa hari tu je. Peristiwa tu. Dia cerita dia macam ni. Allah Ta'ala ni dia tak kon banyak kali. Dia kon sekali, maknanya penghuni syurga ni akhir sekarang dah ada. Pada zaman Rasulullah dah ada. Dan Rasulullah dengar tapak kaki Bilal tu. Bukan Bilal dah ada dalam ni, dalam syurga. Dan Rasulullah pergi dalam neraka kan, tengok apa orang perempuan ramai kan. Ni pun di syurga ni akhir dah ada. Sekira kita ni slow motion. Abang pernah pergi satu tempat, abang rasa aku dah pergi tempat ni, aku dah buat benda ni, tapi bila rasa macam tu lah. Dia jabu tu. Ya, dia jabu. Tu maknanya hakikat dulu. Syariat kemudian benda dah siap. Dari syariat memang tak siap lagi. Lagi hakikat dah siap. Betul kan saya dengar? Orang kita dah ke benda ni semua kita dah lalui dulu. Memanglah macam saya cerita tadi. Yang kita lepak malam ni pun benda dah berlaku. Lakukan balik. Kalau kita tahu kita ahli syurga neraka, kita tengok perbuatan kita sekarang. Kita boleh tahu kita ke syurga ke ahli syurga. Dan segi hakikatnya Tengok perbuatan semasa kita. perbuatan kita sekarang.
ulang. Malam hari ni besok tak tahu. Kadang-kadang benda yang nak berlaku tak Allah beritahu. Kasyah tu bukan dia nampak benda yang belum berlaku. Dia nampak benda yang dah berlaku. Kan sekalipun semua dah siap. Allah Ta'ala buka muka surat tu awal, kita boleh baca. Sebab tu kalau rasa tak sedap jangan pergi. Muhammad tu dah bagi tahu. Jangan pergi, bahaya. Ada habaya. Kalau kita tengok ada merah. Tapi kalau kami emergency nak pergi juga, kita kena doa tolak bala. Doa tolak bala lepas insya-Allah. Dia bagi tahu, dia rasa. Sebab tu orang sekarang tu dengan pedang-pedang nak macam saya ke apa? Allah. Ni orang pondok lubuk tapak. Lubuk tapak. Suruh dia buku tak dia ni. Sekejap. Saya terbanyak. Iyalah. Apa itu yang seluruh tu? Ni aku ni bagi Madu. Betul. Betul ada Allah. Susah pula. Madu. Minyak batu sada. Hari ada lebih Boleh letak dalam ni ya. Dalam air boleh tak? minum satu sudu. Minum. Ustaz lagi lah. Tak biar lagi. Orang lain dah biar dah. Ya. Sekejap saya hantar ni. Amalan ni. Apa? Bila keluar dia minta aman sikit. Tenang sikit tu. Masa tu lah. Dia bagi satu-satu. Tapi dia Ustaz dah gang teruk tadi. Pukul 8 lebih kan kena? 7 lebih. Penangga dah lalu depan. Setengah jam dia mati pusing. Dekat mana kerja lah ni? Area Sungai Buloh. Ada sama bulu. Kamu tu kes tu? Tak lagi kan? Jauh sikit. Jauh sikit. Dia nak datang ambil benda elok kan? Benda tu kacau. Malah. Betul dia tak lepas. Dia datang mesti ada halangan lah kan. Dia halangan sikit lah. Dan tadi saya tengok dia masuk ni dia tengok merah. Daripada mana tu? Tak tapah. Tapah sini berapa jam? Tadi tengok 1 jam je. Jadi 3 jam. Jadi 1 jam lebih lah. 1 jam lebih. Nasib baik saya tak keluar, saya ikut jalan C. Jalan kan. Jalan lagi tu. Tapi takut sampai laju lah. Saya tapah. Memang awak tapah tu. Yang asal tu semua ni kan. Orang 13 Mei ni tu. Oh pula. Saya abang terlintas. Terkemalai. Cenderung malai. Sampai kan raya apa? Ya, Tapi arwah aku ni ada. Tinggal ada Mak Surya kan. semua daripada sayang ni ke Ni Subanjaya. Subaya. Abang ni baru? Oh, Gajah. Tempat sate. Ha? Tempat sate Gajah. Ni sekali lah abang. Sekali lah. Dia ustaz ni. Dua orang. Ustaz sekolah. Dia sembunyi perwatakan. Ajar budak satu. Ada satu, ajar dua. Saya biasa buat sarung kumbit ni yang pendek. Tapi saya buat yang panjang ni, saya tak pernah buat lagi. Saya ingatkan cepat dah siap. Rupanya dia ada benda lain. Satu lagi dia punya sarung, dia punya bilah dia kan. Saya dah buat lama dah. Saya 10 Muharram dah. Lepas tu saya kata ni bukan saya punya ni. Rasa macam tu? Saya kata ni bukan saya punya ni. Simpan kan. Kawan saya minta pun saya tak bagi. Boleh rasa? Betul saya simpan tu kan. Lepas tu bila itu yang cerita saya mihak itu, saya tak pernah jumpa cikgu. Tak pernah jumpa? Dalam Facebook, dalam apa? Tengok dalam mana-mana
mana pun tak benar. Ah. Jadi saya mimpi lah, maknanya dia masuk dalam satu lubang lah. Ada sub lah, ada satu sub dia warna semua pakai baju putih lah, sebuah putih baju putih. Jadi bila saya berdiri tu masuk. Masuk seorang tu macam cikgu lah. Dia biji. Pakaian? Baju putih seluar putih. Tapi tak, saya ingat tak pakai kopiah. Lepas tu dia tak ada cakap apa-apa lah, senyum je lah. Lepas tu seolah dia berbaling ke sana, cikgu paling sana masuk sub. Saya pun follow belakang. Tapi dalam mimpi dia tu cikgu tak ada misai dengan jam tak ada. Diri yang muda tu lah 30-an. Jadi saya kata apa dia bayang ni kan. Tapi saya ingat lah. Tapi masa cikgu yang orang yang macam cikgu tu depan saya, bila dia senyum dia terdetik dalam hati saya Muhammad. Dia itulah. Jadi saya kata, saya fikir-fikir kan, dia kata bukan dia cakap ataupun saya cakap kan. Ada suara hati. Suara hati. Cuma macam terdetik dalam Terdetik. Terdetik. Jadi saya cuba carilah alamat tu kan. Tiba-tiba saya tengok dalam TikTok. TikTok Wan Zaid. Wan Zaid kira kerja. Wan Zaid yang kenalkan saya, bagi nombor telefon cikgu. Sama. Mimpi juga? Bukan. Saya dah memang tengok. Perantaraan. Saya lama follow Wan Zaid kejap tu. Sekarang mulut kan. Tengok apa cikgu punya tu. Tapi yang saya terkejut tu masa yang cikgu cerita yang nama Allah yang ke-100 tu. Teringat arwah batin dulu bagi tahu dia suruh saya cari nama Allah yang ke-100. Cari nombor telefon Wan Zaid tu. So pasal kan dia terus bagi start dia tu Muhammad tu lah nama Allah 100. Ada ulama letak Allah, tapi yang lingkung semuanya Muhammad. Ada juga macam tu. Ustaz tadi nak cakap apa? Saya tengoklah semua video cikgu lah. Saya tengok satu video saya tengok 3 kali. Saya ulang kan. Tapi 3 tu pemahaman lain. Betul. Jadi saya kata lain macam ni kata kan. Lepas tu saya tengok video lain. Saya kata ini dah masuk ketika pemahaman lah. Memang saya cari. Sebenarnya saya memang cari mursyid untuk pemahaman. Cuma orang kata mungkin kalau tak nak tunjuk jodoh lagi kan. Kalau saya cari saya kata saya tak akan jumpa. Jadi saya follow. Saya ikut lagi. Saya komen. Saya kata pertama sekali saya nak cari salah dulu. Saya cari salah dulu. Yang betul dah tentu betul dah kan. Jadi saya cari salah. Cari salah tak ada. Dia cari salah tak ada. Saya kata ni betul ni. Ustaz lagi tahu, Ustaz belajar pondok. Ustaz belajar pondok lagi tahu. Tapi bila benda yang saya baru tahu, saya kata saya kena minta nombor telefon. Sebab saya kata kalau terpaksa saya pergi faham ni tak apa. Pergi duduk sana 3 hari kan. Tapi itulah. Gerak tu tiba-tiba saya kontak dia, dia kata tunggu sini. Tunggu sini. Tanjung Malin datang sini. Saya kata alhamdulillah. Tak payah susah pergi sana. Wan Zaid pun cakap, cikgu payah nak keluar pergi jauh kan. Kecuali ada urusan. Kecuali ada urusan. Saya tak tahu cikgu. Tu kat Kelantan ramai tunggu tu. Kita bila nak balik kampung? Saya kata nantilah saya balik lah. Dia nak bayar. Ada member nak bawa. Esok saya nak balik Kelantan, nak uruskan Mek. Mek kat sana? Dia nak masuk pondok. Masuk pondok. Pondok Permai Pasir Putih tu. Jadi saya nak follow lah, tengok tempat keadaan dia. Pergi tinjau dulu lah. Jadi saya rasa saya kena banyak lah. Banyak. Al-Fatihah sekali, selawat sebenarnya 10 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Dengan ini saya bayar dekat Nabi Hajat Alawi pada nama Muhammad Ishraf bin Muhammad Zaidi. Muhammad Ishraf bin Muhammad Zaini. Muhammad Zaidi. Zaini. Qabil tu. Alhamdulillah. Asal macam mana? Karun. Ada orang. Saya transfer amalan dengan Nur. Dia naik sini lah. Saya pergi letak semua latak 7. Cara nak buat tahu dah. Duduk tawaruk kiri sebelah kiri, suci daripada hadap besar dan kecil, duduk menghadap kiblat, kemudian matikan sifat basariah untuk bukakan mata basirah, mana pejam mata. La tuharib bihi lisanaka li ta'jalabi, tongkat lidah. Kemudian tenung sini 2 jari bawah ni, tangan kanan atas tangan kiri. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, Ya-Fatah 500. Kemudian imaji mayat kita depan, orang duk mandi, orang duk ruam. Kemudian ketika orang solat jenazah kita tu, kita baca munajat Ilahi anta maksudi, kerana panjang lagi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kemudian ketika orang letak dalam keranda tu, kita kulhum lah, maknanya rangkum semua sekali, baca bacaan hadiah Al-Fatihah asli ni dan surah Al-Ikhlas 3 kali ni kepada baginda Rasulullah, sahabat 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian kedua ibu bapaku, sekalian guru-guruku, kemudian muslimin muslimat dan diriku sendiri. Kemudian apabila dah letak dalam liang lahat tu, kita sebut dalam hati lah, tiada siapa yang dapat menolongku ketika ini kecuali dengan berkat kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum tarik jari telunjuk, sebab daripada hadis Nabi, kiamat di antara 2 jari. Yang tu lah, tarik jari telunjuk. Kalau tasbih jatuh jangan ambil, kalau ambil jadi atas nafasan ni, jangan kira laju. Allah sebut sini, lidah dah tongkat dah ni, dia dah syabandi, dia masuk ke dalam, dia tak zikir jahar lah. Kalau saya kat lain, dia kena jahar dulu, dia tunggu aura baru dia masuk, syabandi dia masuk terus, jadi cepat lah. Jadi apa-apa yang Ta'ala tunjuk depan, report kat saya lah, sebab saya nak angkat. Ada 7 latak. Kalau tak ada dalam amalan, mungkin ada dalam mimpi pun saya nak. Sebab saya first time jumpa cikgu, saya tak follow daripada awal, jadi saya tak tahu aturan zikir kan. Dulu saya, masa saya mengaji dulu, memang secara rambang lah, memang untuk guru bagi amal Ahmadiyah, tapi kita amal macam tu je lah, betul kita tak amal. Pasal dia secara komprehensif dia tu, kita tak tahu aturan yang macam mana kan. Memang ajilah lupa apa tu Ahmadiyah. Ya. Dia kat Ahmadiyah. Jadi dia ambil kat Madinah tak? Saya tak tahu. Maksudnya dia, masa tu saya pun tak ambil tahu juga pasal tarikat ni. Saya tahu di masjid ngaji balik. Jadi tu je lah. Tak ada, kita tak tahu pun pasal tarikat pun. Tarikat ni jalan. Dengan syariat pun boleh sampai. Janji banyak selawat. Orang syariat pun nak jumpa Rasulullah juga. Tarikat pun last sekali jumpa Rasulullah juga. Lepas tu sama je. Cuma ni kata Rasulullah ni kena ada kita berkait dengan dia. Kita buat amalan yang dia buat dalam Gua Hira.
Kalau tak berkait dengan dia, payah juga nak jumpa dia. Sebab sanad daripada dia ni, ada bersentuh dengan dia. Belum dia akan jumpa ahlul bait dulu. Lepas tu dia jumpa ahlul bait dah daging lah. Lepas tu jumpa dengan ahlul bait ilmu. Lepas tu baru jumpa yang lain-lain. Jadi kita ni ahlul bait ilmu lah. Tapi orang ambil dengan saya ni, keturunan atas dia mesti ada sangkut paut dengan ahlul bait juga. Maknanya ada darah juga, darah Rasulullah lah. Sebab Habib Umar kata 60% penduduk tanah Melayu ni, Malaysia ni ahlul bait. Cuma buang nama. Buang keturunan sebab Britain dengan Wahabi duk buru selama 750 tahun. Sebab tu hadis banyak terduduk dalam Kutubus Sittah. Dia hadis duduk di ahlul bait sendiri. Memang hadis tu memang tak boleh duduk di Kutubus Sittah. Hadis bab Rasulullah, bab Muhammad awal. Tapi dalam isi maulid tu adalah rahsia dia. Jadi nak kenal Ta'ala, kena kenal Rasulullah tu. Dia, saya tengok lah, jarang mursyid yang buka habis. Jadi kita tak tahu. Memang ada mursyid, tapi dia tak buka. Dia tak buka habis. Jadi kita tak tahu yang mana kan. Sebab itu sebab saya pergi. Macam bila dia cakap Pak Sumit tu pergi tembaga, dia orang kata lebih kan. Kita pergi jumpa dia. Dia kias. Dia pergi jumpa dia banyak Al-Quran. Tapi bila saya sampai, saya cakap lah kan, bagi saya satu nasihat. Saya minta Pak Sumit bagi saya satu nasihat. Cuma dia tanya saya Al-Fatihah je lah. Tapi dia tak ada terangkan pasal tarikat. Lepas tu saya jumpa Syekh Tauhid Roti Baling, Kampung Asam Baling. Jadi dia orang kata dia baru balik daripada Mekah. Jadi saya pun pergi cari. Jadi saya bincang, saya tanya apa semua. Dia cuma banyak pada rekah lah. Jadi dia nak bagi kita jalan tarikat ni mungkin dengan kemampuan dia kan. Macam dia tu sihat lagi, apa semua, dia dah 80 lebih. Dia memang boleh main orang? Saya tak pasti. Dia masa di Mekah tu dia khadam kepada Syekh Yasin Al-Badani 40 tahun. Bila ulama tu? Ya, orang Indonesia. Jadi bila British masuk, tinggi dia pegang. Ya. Saya rasa pada sana ada yang tinggi dia pegang. Ya. Jadi dia kira kitab yang bergerak lah. Bila British masuk tanah Melayu, dia niat, dia bernazar. Dia kata kalau aku sampai ke Mekah, dia kata aku tak nak makan nasi. Jadi nazar dia tu sampai. Jadi di sana dia tak makan nasi, dia makan roti. Jadi sampailah orang di sana kenal dia sebagai Syekh Tauhid Roti, dia makan roti je. Jadi bila dia balik sini dia makan bihun, dia tak makan nasi. Jadi saya pun tanya dia pasal dia nazar apa tadi? Kalau apa? Kalau sampai ke Mekah, dia tak nak makan nasi. Dia tak nak makan nasi. Jadi sampai hajat dia tu masa British mula-mula masuk. Masa tu dia 40 tahun juga di Mekah, di Mekah. Dia kata kalau sampai sana cari keluarga dia nama Ahmad Kibi. Jadi saya pun tak apalah. Dia ada keluarga di sana dan dia pun ada baru kahwin kan ada besar lah semua orang tu. Minta take over Nabi ya. Tambah saya Ustaz. Saya punya air kosong. Buka lagi kita ni sampai pukul apa? Jam 12. 12. Sejam lagi. Yang penting baik yang tu. Baik lepas tu cari nak buat. Nanti cara nak buat saya WhatsApp dia dulu. Saya dah hantar dah tu. Oh dah hantar dah? Dulu. Tak apalah cikgu bagi tahu tadi, maknanya secara lisan lah. Saya ringkas. Kalau ada serbang cukup. Tapi cahaya lampu ni jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Mana ada cahaya sikit lah. Dalam kita ayatkan dia cerita bilik bersama mana, lepas tu cahaya banyak mana masuk kan. Imam Ghazali tu nak macam mandi. Saya bila saya Habis Haji Bistami pun nak macam mandi. Saya yang risaunya satu. Bila saya risau satu je. Bila saya berburu dengan seseorang tu. Contohlah saya guru. Kemudian walaupun sekejap, setahun ke 2 tahun tu. Kemudian bila saya tinggal,
bukan tinggal amalan lah, maksudnya kita Tinggal guru. tak jumpa kan, kita pergi ke mana-mana ke kerja ke mana ke. Kemudian sampai satu masa bila dalam masa 3 bulan saya akan ingat, selang 2 hari ingat, selang 3 hari ingat, selang 4 hari ingat, lepas tu selang sehari ingat. Saya kata kenapa ni? Dan sekali bila sampai seminggu saya pergi jumpa dia. Saya pergi jumpa dia, kita ziarah dia dah sakit. Dan dia sakit maknanya seminggu selepas tu dia meninggal. Jadi mungkin gerak hati yang Allah Ta'ala bagi itulah. Mungkin kita sebab kita bersanad mengaji dengan dia. Yalah. Yang ni tak ada istilah guru murid, ni sahabat, jalan sahabat. Sahabat. Sebab jalan alubat ya, jalan sahabat. Tapi insya-Allah saya nampak apa yang cikgu ulas tu sebenarnya benda tu nyata dah. Tentang Muhammad, Nur Muhammad, dengan Allah tu nama semua dah nyata dah. Tapi kadang saya tak faham bila orang argue, tanya, seolah dia tak nampak. Dia terhijab. Dia terhijab. Macam ustaz dah terang dah nampak. Saya kata benda ni baru bagi saya, tapi saya boleh nampak. Tapi kenapa mungkin dia duduk, dia kurang selawat. Dia pesuruh kurang selawat. Macam Izazir tengok Adam tu, dia tengok tongkolan. Dia tak tengok di sebalik Adam tu Muhammad. Tu cerita dia. Allah Ta'ala tak buka. Nampak simple je. Sebab ustaz dah terbuka hijab tu. Bagi mereka tak nampak. Daripada zulumat tu, daripada nampak Rasulullah tu manusia biasa, jatuh akidah. Sebab tengok Rasulullah. Tengok anak saudara, bukan tengok sebagai Rasulullah. Sebab ada satu kisah tu, antara dua lah, sama ada Saidina Ali ataupun sahabat. Dia tertidur dekat bawah pokok waktu asar. Solat waktu tu, waktu asar tu habis dah. Matahari tu dah gelap. Rasulullah dia tahan matahari tu daripada bersinar. Lepas tu dia kira suruh solat asar. Dia ada cerita saya tengok. Kisah tu. Dia kata ini bukan manusia biasa. Betul lah. Saya kata belah bulan tu kita dah tahu lama, tapi yang tahan matahari tu kan. Jadi saya kata kalau orang dia termasuk dalam bab iman lah bagi saya kan. Jadi kalau kita tak percaya dan kita anggap Nabi Muhammad ni manusia biasa, saya kata jatuh akidah. Macam Wahabi pegang jatuh akidah. Dan sekarang ni pun memang gerakan Wahabi ni memang lebih kepada nak orang nak kurang ke orang selawat. Betul. Saya tak tahu lah apa dia daripada Yahudi. Ya. Dia serangan daripada dalam. Dia nak orang Islam ni kuat sebab hubungan kita dengan alam gaib. Jadi dia nak blok supaya hubungan kita dengan alam gaib ni putus. Bertabaruk, bertawassul, istighosah. Saya dapat bagi saya lah. Saya dapat ilham lah macam tu. Saya cakap terus sedang lah. Saya cakap kalau tak ada usaha mengenal Muhammad, Nur Muhammad, mana perjalanan tu kan, saya cakap nanti esok Imam Mahdi keluar, kita tak akan kenal. Tak akan kenal. Pasal dia jalan itu juga. Dia jalan itu juga. Jadi kalau kita tak mengenal daripada sekarang, saya cakap esok Imam Mahdi, kita mahu cakap lah kan. Kalau saya cakap, kadang-kadang orang tak suka saya cakap pasal Imam Mahdi, pasal orang kata konspirasi. Saya kata Nabi Muhammad Ada hadis. Saya cakap Nabi Muhammad cakap bukan konspirasi. Jadi dia ada golongan yang anti konspirasi. Hadis fitan. Hadis kiamat. Dia anti konspirasi. Jadi saya kata banyak rosak lah. Jadi sekarang ni masyarakat dah banyak rosak. Jarum-jarum Yahudi semua dah masuk. Dah masuk dah. Wahabi pun dah masuk Melaka yang terbaru. Wahabi pun kalau kita tahu sejarah dia. Ya. Macam mana penuh dia kan? Tapi yang terbaru dia kembar dengan Sa'ud. Ya. Kembar dengan Syiah tak? Sa'ud. Betul. Dia combine betul. Mak dia tu Bani Konukok. Mak Sa'ud. Lepas tu ada negara pun nama sendiri. Dia pun nama sendiri.
Nama family dia. Tambah air Ustaz. Air apa? Oh, saya Kopi rasa. Saya kena buka Ustaz bahasa diamanahkan. Lepas tu memang arwah ni dapat perintah Rasulullah bisa suruh buka. Satu lagi kalau tak buka teruk kita. Macam Syria. Ya. Ulama kita akan dipancung. Akan dibunuh. Kalau tak lama dah saya kena. Kalau saya cerita benda salah. Saya rasa tak ada yang salah. Cuma bila kita berurai tu, cuma bila contoh orang habis sekerat, orang tak faham lah. Tapi sebenarnya bagi saya basic tu kena ada juga lah. Sedikit sebanyak. Sebab kalau saya cerita dua, syariat macam ni, hakikat macam ni. Kalau cerita hakikat saja memang kena. Dia kena cerita syariat. Ya, betul. Cerita dua-dua. Hubung kain tu kena ada lah. Baru orang tak salah faham. Ini cerita sebelah. jadi kadang. Jadi belah mana? Bila mana tu? Tu saya apa-apa, saya kembali pada usul takik. Barang siapa yang mengatakan Allah Muhammad tu sama, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengatakan Allah Muhammad tak sama, maka dia 2 kali kafir, kafir buat yang sebelah, kafir lagi zindik. Sebab arwah ni memang dia ajar tu dulu. Usul takik tu dulu. Dia kesimpulan ulama usul takik, dia duduk situ. Tapi payah nak jumpa kitab yang ayat tadi tu. Kalau kitab lama-lama ada. Kitab baru banyak. Kitab baru pun kata Al-Ibanah Wahabi dah edit dah. Dia ubah habis dah. Kitab Tasawuf pun jadi Allah Ta'ala ada atas langit semua dah. Banyak dia ubah. 300 buah kitab dia ubah. Habis rosak. Saya di macam dekat taman tu kan ada surau kan. Jadi saya tengok je lah. Tengok dari jauh je lah. Memang dia orang buatkan dia punya tu. Fikrah dia. Fikrah dia tu. Boleh dia pergi ke saya tu je. Dia kan daripada Yahudi. Yahudi memang etika Allah Ta'ala ada atas langit. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sedangkan ayat lain banyak lagi. Saya belum itu dengan Wahabi itu malam. Ya. Tak habis. Dia kata dia apa terjadi pada tiga ayat ni? Bahwa aku ma'ina makuntu. Pak Aina Matwalu. Pak Aina Matwalu bersama wajiblah. Kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir dengan Allah. Kita duduk mana? Tiga ayat ni kita duduk bumi ni. Apa dia kata apa juga hari di negeri Kelantan, di Kelantan. Apa di Kelantan? Dia membahas tu dengan Ustaz Wahabi Kelantan ke? Kelantan. Buat biasa. Apa cerita dengan tiga ayat ni? Kelantan memang kuat Wahabi. Kuat nombor 2 lepas pilih. Macam mana juga? Kali saya kata Dia lebih pada politik kan? Dia lebih cenderung pada politik. Dia masuk semua parti Wahabi. Semua identiti kerajaan. Tapi Wasjud buat ketarik. Lagi ya. Tapi Wahabi ni kita boleh dia ada bau tau. Di muka dia tak ada no. Ya. Tak ada no Wahabi. Saya pernah Di sarung lain. Saya pernah bawa seorang pelajar ni, dia belajar di Jordan. Masa dia di Jordan, dia pernah mesej saya, dia kata kami telah dibawa ke satu tempat dan belajar kat situ atas kos sendiri. Tapi dia ada satu macam private lah. Jadi saya pun tak ambil tahu sangat lah. Bila di balik saya bawa, masa tu saya tengah mengaji dengan satu ustaz di pada satu Sungai Saman, Surung Balai. Jadi saya pun mengaji. Dia kata dia nak ikut. Saya pun bawa dia jumpa ustaz. Jadi dia mengaji kitab lah. Jadi dia duduk sana, putih sana, dia duduk dengar je. Jadi ustaz ni, dia terus cakap, bodoh ni Wahabi. Jadi seolah macam dia tu terdetik. Mana dia boleh bau. Ustaz dia boleh bau. Ada Wahabi dalam masa tu. Jadi balik tu dia sebelah saya lah. Saya cakap pasal saya tanya pendapat dia Allah Ta'ala dulu di atas aras tu. Dia kata memang Allah Ta'ala dulu di atas aras.
Dia kata salah tu, kita takwil tu, kita kena pulangkan balik kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak hafizah ayat tu, kita tak tahu keadaan dia. Kita tak nak kata duduk. Bila duduk dah tentu berupa, kan, berbentuk. Jadi kita pulangkan balik. Baik kita takwid lah. Tak payah nak takwil. Tak payah takwil. Malah dulu tak takwil dulu. Lalu saja ayat tu. Tak payah takwil dulu. Mana serahkan balik kan. Tapi dia maunya takwil. Tu yang Dia tak nak takwil. ya. Dia tak nak takwil. Dia takwil. Dia takwil lah juga harap saya. Dah kalau dia takwil. takwil. Dia pegang buah tu. Dia ambil mana zahir. Dia faham zahir. Dia ambil mana zahir. Kalau kita takwil, kita kata Allah tu istaula. Menguasai. Kita tak kata. Saya rasa dia pun pergi sana dah di brainwash dah. Dah di brainwash dah. Memang dia mana-mana pelajar yang pergi sana. Saya tengok baik Azhar pun dia ada. Sebab bila pergi Azhar balik pakai cap. Okey kat. Macam cakap lah. Jadi bagi saya apa QPU. QPU. Jadi bagi saya benda tu tak dia bila dia balik belajar sepatutnya bukan hukum dia. Kata Azhar ni kat luar je Wahabi, dalam tu masih lagi Ahli Sunnah Jemaah. Dia ada tempat. Ada tempat? Ada tempat. Bukan semua. Oh, dia banyak kampus. Dia banyak campus. Ya. Makna dia Azhar. Azhar agak. Dia Budi Ahmad, dia Budi Azhar. Tapi Jordan Sana'ah pun dia masuk dah. Ya. Wahabi masuk. Karim je, bukan Wahabi. Apa habaib itu. Anak beza dengan terlalu. Dia Wahabi masuk dah. Tapi rasanya susah nak masuk tarim. Tarim. Susah nak masuk. Itu 100 juta para wali. Jadi kita ni tak lama dah sebenarnya. Kalau ikut. Di setiap 100 tahun tak Allah hantar seorang menjadi. Tapi para habaib dia tahu. jadi yang apa saya buat ni dia daripada besi sebatang lah. Jadi saya pergi hantar ketua dapat 2 bilah Sundang ni. Jadi satu Haji Mokhtar pengasas Silat Hang Tuah di Melaka, dia ambil satu. Jadi saya simpan satu. Jadi saya kata saya rasa ini bukan permainan saya lah. Jadi saya simpan. Kemudian Haji Mokhtar cakap bentuk ni dia pergi ke Pening atau Kedah, dia jumpa kawan dia. Kawan dia ni ada simpan Sundang. Dia ada 2, pedang Sundang, keris Sundang. Jadi pedang Sundang ni dia kata kalau ikut asal dia yang betul-betul yang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Dia kata yang Sayyidina Ali Hang Tuah. Hang Tuah pakai pedang Sundang sama bentuk dengan yang ni. Jadi itu yang dibawa pattern tu. Dia bawa pattern ni bagi ke saya, suruh saya buat. Dia bagi contoh lah. Dia bagi contoh. Jadi saya buatkan 2 bilah. Tapi yang sebelum tu banyak saya buat tu tak ikut pattern lah. Tak pattern yang ini. Sebab mungkin dia nak naikkan balik lah. Dia nak naikkan balik. Dan Haji Mokhtar dia ada cakap lah, dia ada pesan dekat saya lah. Dia cakap macam mana Haji kata keadaan sekarang ni huru-hara bermula di mana? Di Malaysia ke? Dia kata akan bermula di Indonesia. Betul. Dia bermula di Indonesia dan dia akan merebak ke sini. Betul. Dia kalau bermula di sini tak mau. Dia mesti nak mula sana dulu. Sebab dia kata serumpun. Kita tak tahu lah sama ada sebab kedudukan China pun dah ada 14 juta dah dekat Indonesia. Dia punya capital. Dia punya orang. Oh, ramai lah. 14 juta. Dia penduduk Indonesia 300 juta. Dia kata sekurang-kurang dia nak ada situ lebih kurang 100 juta. China tu. Dia punya target dia. Dia punya target. Itu sebab sekarang dia alih ke Kalimantan, bandara Indonesia tu dia alih ke Kalimantan. Pusat Pusat Ibu negara. bandaraya. Tujuan dia?
tujuan dia kata sebab paras air tak naik. Dia punya akan alasan. banjir. Tapi sebenarnya saya rasa ada faktor lain lah. Faktor lain. Saya tak ingat dah sebab apa. Dan Jokowi pun maknanya China bagi bantuan 33 bilion. Ada perjanjian? Ada perjanjian untuk bangunkan satu bandaraya besar yang baru. Tapi dia tak tahu benda tu berangkat lah. Perangkap. Berangkat. Tu dekat Malaysia pula tu. Kalimantan tu dekat Sarawak. Kalimantan. Tapi sekarang ni Dayak Sarawak pun dah standby. Standby dah? Dah standby dah. Dia buat dia kesat dah. Dia dah standby airport semua. Jadi Standby tu apa lah? Hadapi China. dia Sebarang kemungkinan. dia satu pendudukan China tu. Tapi yang sebab Madura tu yang lama tu lah. Tapi dia ada sebab itu tu banyak info kita banyak tak dapat. Kita pun info awam. Mana media yang keluar TikTok, Facebook kan. Jadi kita ambil situ je. Tapi source yang betul-betul kita tak tahu, tak dapat. Kita dapat cerita daripada orang Indonesia sendiri pun tak ada dah apa macam ada satu bandar baru kawasan mana tak tahu. Tapi memang pendidikan tu semua orang China. Ya betul. Dia ada yang jumpa dalam hutan kan, dia buat Jadi memang bukan di Malaysia hari itu yang China masuk ke Malaysia ada tak keluar. Halo bang. Itu agak penting. Ramai tu. Ramai itu. Masuk dah tak keluar. Mana bunyi tu? Rumah kelai bahasa? Cikgu Norman. Yang kita takut tiba-tiba ada IC. Kahwin orang sini, kahwin orang sini. Juga masih Norman. Dapat IC. Sebab kita Kita pernah ada saya pernah bercinta dengan James ni. Dia kahwin dengan orang Cina. Ini benua. saya lupa nak China. saya anak anak buat saya ajak tadi. Isteri dia Pulau-pulau di Malaysia tu memang China. tapi tak boleh cakap. Dia dah sanggup tak baik. Tak boleh cakap. Pun tak boleh cakap. Memang cakap pure Cina. Ya. Ramah punya tu. Ya. Ya. Pasal apa? Nak mana cikgu. Ada 5-6 orang. Jemik ni. Islam. Tapi saya dah banyak dah. Mana kemudian ini Saya dah banyak alhamdulillah. Islam itu Islam tak? Itu tak? Mungkin Kalau nak cikgu itu Islam. Islam. Dia ada alur darah, alur bat juga. Yelah Melayu Saya Cina ni. ni saya dapat cerita daripada guru kita kan. Syekh Ali Makam. Syahli Melaka. Syekh Ali dia ada guru kepada Muallim Abu Wahid. Malah dia baik. Dia pun anak guru kepada Syekh Abdul Karim Padani. Anak dia Syekh Padani. Anak Asyik Madani. Syekh Ali kata dia tak bukit Melaka. Bukit ini. Bukit Kati. Bukit Cina. Bukit Cina. Bukit Cina Melaka. Dia ada Bukit Cina tu ada satu makam yang besar. Makam tu adalah makam Laksamana Cengkuh dia. Itu adalah makam Laksamana Cengkuh. Dia tanya kita kan, siapa Laksamana Cengkuh? Alubat. Laksamana Cengkuh tu dan Ali. Syahna Ali. Dia kata gitu pula. Dia kata Ali mana lagu tu? Memang tak ada rupa. Jasad dinaikkan dulu ke Di atas kuda hitam mana pula? ke atas Arash. Dan dia turun ke sini. Wah, hebat lah dia umpaya apa kapal pergi Cina dia lihat semana. Dia pergi dia makan masjid. Makan sini dia. Dia beritahu dia. Ya. Kalau lagi belajar apa kita nak semangat. Okey saya. Tapi kita tu betul tapi tak dia kena buku. Kalau baca macam tu susah. Saya nak ngaji dia tak tahu saya. Saya nak ngaji dulu. Kata Tok Atung. Dia kata bapak kita ni betul.
Tak nak comel sama-sama dia. Tapi orang sana faham. Betul. Orang sana faham. Jadi saya pun pulang. Dengan dia pergi melaka. Minta izin nak belajar ni. Tak ayat tak ada pun. Esok pagi tu ada kita kat Insan. Biasa kita ni tak ada guru dah belajar. Tak ada guru dah belajar. Dan kalau ada guru ada belajar, guru dah saya ajar. Betul. Apa yang minta. Saya handle tu. Ada ni? Ya, ada. Rumah Tapasir. Ada hidup lagi dia. Tapi orang tak kenal dia. Tersembunyi lah dia. So, situ kan. Tempat tu. Sebab tu. Maknanya Tapi kalau dia pergi mana-mana, Israel dia boleh masuk. boleh masuk? Dia masuk. Ada masalah. Tak payah pakai visa apa? Pakai tapi mudah. Mudah. Nak masuk pakai Batu Maghrib kan susah. Orang yang susah nak masuk dia tak. Boli biasa. Ramai nombor dia? Ramai. Dia mengajar cepat. Agak formal dia. Formal Kalau kita belajar kita ada dia tanggung dia. Ramai. Jadi Minta maaf, nak potong sikit. Saya ada niat nak bagi cikgu cincin. Lepas tu saya ada cincin mata kayu campak lah. Jadi saya tengok yang pakai cincin orang ada, yang orang tak pakai cincin ada. Jadi saya nak bagi yang campal tu, nak bagi hadiah ke dia orang ni. Lepas tu cikgu kata, cikgu pakai cincin? Tak pakai. Orang bagi pakai je. Orang bagi saya pakai. Hadiah kan? Saya dulu tak pakai Ustaz. Saya tengok cincin Sunnah Nabi. Dalam model tu. Ni saya beli ni masa tak faham. Masa saya belajar di Pang dulu, satu hari tu ibu telefon nak cincin datang lah. Lepas tu saya beli dah cincin, dia yang pilih. Pasal ada orang terdesak. Berapa tahun dah? Ni saya kira daripada tahun 2015 tu. 15. Sekarang ni ada dalam 3-4 ribu adalah. Tak tahu lah. Lebih lagi mau. Sebab apa? Masa duduk mengaji dengan dia tu, dia kata pakailah bentuk cincin, jangan tertukar kaki dengan tangan. Bukan dari itu. Saya tolong kawan lah, dia meniaga cincin. Jadi saya beli sarung kosong tu kan. Jadi saya banyak keras-keras kayu tu. Jadi saya kumpul lah. Saya buat kerja kayu. Kerja kayu, kerja besi apa semua. Jadi pecah-pecah ni apa semua. Jadi yang 3 bentuk. Ambil yang tak pakai cincin lah. Bagi dia orang pilih. Tengok saya nak bagi ada saya dah niat. Cikgu try yang ni, yang satu yang mana ni? Hijau. Tengok sesuai tu. Size. Tak. Boleh. Tak. Masuk elok sikit. Tak. Jari manis memang tak apa. Jari kelingking saya apa. Rasul kelingking Kelingking apa? Apa? Saya memang niat nak pergi hijau kat situ. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Ini tahun 2005. Kawan saya, dia ada kawan dia turun. Dia orang masa loading minyak petroleum di Ketir. Jadi dia orang daripada Sri Lanka turun kapal. Jadi dia bawa batu daripada Sri Lanka lah ni. Batu macam mana ni? Batu cantik. Jet. Jet. Batu jet mana ni? Kalau hijau ni, kalau penuh tu harga dia tak kurang 9,000. Uish. Dahsyat. Jet. Jadi tapi yang full hijau tak ada pusat kan. Kalau ada dia dah tampis kan. Tapi yang kawan tu dia bawa dia kerja kapal, dia turun tu dia bawa kalau tadi. Saya beli dulu.
2005. Tipan. Semalam daripada Adiah Jesse Liverpool, Rory. Bestnya dapat cincin. Nak satu. Siapa suruh tak datang? Nak satu boleh datang sini. Pedang tu boleh tembak ke? Ya? Pedang. Ni pedang. Saya kalau tempahan saya lambat. Saya bukan tak nak ambil kadang-kadang. Payah nak siap. Lambat siap. Sebab kita urusan tu. Yang ni macam cepat siap. Ini saya memang sudah cikgu. Memang dia buat sama siap. Tapi ni macam ada arahan suruh bagi saya lah. Betul. Mana dah sampai saya cakap ini memang cikgu punya langkah. Macam Rasulullah suruh bagi. Nah, macam Rasulullah suruh bagi. Saya kata bantu. Boleh. Tak, ametis. 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 Aku cubung. Tak, abang kalau nak ambil satu. Tolong satu. Ametis. Semua dah buat. Teman. Kecubung. Kelingking boleh lah. Tak, ini buat. Dia cerita macam ni, kecubung ni. Kawan saya order sekilo batu tu. Bila daripada Indonesia, bila sampai dia nak buat hati, dia nak pulang balik. Dia kata dia order grade A. Jadi yang sampai grade B. Jadi saya kata gini lah, saya kata bagi saya belilah. Saya beli sekilo tu. Jadi saya beli sarung dia. Dalam 20 biji kan. Lepas tu saya masuk. Lepas tu bila member datang aku cuma ada bagi. Itu je lah. Kena kenangan. Pasal benda ni dia kekal. Tengok baju. Tambah air pula kuat punya air. Tengok air Bila ya? Tengok air sana. Saya tengok satu. Rezeki lemah lah mari. Tengok saiz. Ni pun ada lagi ni. Tengok saiz. Dari mana? Banyak batu dia, sekilo. Sekilo? Yang kecil-kecil macam ni. Jadi ustaz dah ikatnya. Saya kata tak payah pulang balik lah, saya ambil. Batu saya kena batu lebih kurang mungkin. Tengok yang dari mana. Tapi tengok batu dia yang ada setengah tu yang cantik pun. Kat rumah tu saya tak jual, saya bagi kat kawan di Setiawan tu. Dia nak jual, saya hantar benda ni ke sana. Dia bawa pergi Sabah, member dia Sarawak. Kerja saya banyak kerja besi lah. Hanya kejubung. Kemahiran ni dapat turun-temurun ke Ustaz? Kalau ikut atuk saya ni, dia tukang rumah. Tukang rumah. Tukang kayu. Tapi saya besi. Tapi besi saya berguru juga dengan Haji Ali. Maknanya ayat pelembut besi Nabi Daud tu ada? Saya tak pastilah. Dia kalau yang dalam amalan tu ada, tapi saya tak ada lah fokus pada tu. Tapi yang Haji Ali ni dia hidup lagi di Simpang 4 Abang Datuk. Abang Datuk. Jadi cerita dia ni daripada datuk dia tukang besi, bapak dia tukang besi, bapak saudara dia tukang besi, dia tukang besi. Jadi demo ni 4 orang pergi ke Mekah, semua tukar nama. Tukar nama. Tukar nama daripada Haji Ali kepada Haji Aini. Payah nak jumpa. Jadi tersembunyi ya. Jadi kawan saya satu hari kawan saya ni pergilah tumpah parang, buat parang sepuh lah. Parang dengan dia lah. Jadi dalam 3 orang ni ada yang nakal seorang. Dia kata, Haji kenapa dikepit-kepit? Kan besi tu kan bila nak ambil kan merah, dikepit. Dia kata nantilah dulu. Dia buat api. Lepas tu dia ambil pakai tangan. Pakai tangan? Terkejut lah. Dia ketuk lah. Dia tiga-tiga semua. Jadi yang ada sorak-sorak tu menyakat lah. Jadi satu hari tu saya teringat dia ni dalam masa 3 hari saya ingat. Saya kena pergi jumpa juga Haji Ali. Sebab kawan saya dah cerita ke saya kan. Pukul 9 malam dalam rumah dia tu. Saya naik. Saya kata, Haji saya nak belajar dengan Haji ketuk besi boleh? Dia kata boleh. Lepas tu saya tanya isteri dia. Saya kata boleh makcik? Boleh. Lepas tu Haji Ali cakap apa? Dia tanya saya lah. Selalu lupa tak? Selalu lupa tak? Saya
Saya kata, saya pun tak faham lah. Ha. Kenapa lupa tu kan? Ha. Lupa panas api tu ke besi tu ke kan? Tak tahu. Jadi, Maknanya time lupa tu kena pegang. mungkin Ah. lah, mungkin lah. Ah. Dia punya tu. Dia punya betul. Saya tanya dia, dia kata apa doa kita nak buat kerja kan? Ah. Dia kata tak ada, dia kata Al-Fatihah 4 full tu je lah. Tapi mungkinlah kita kena maknanya kena jumpa dia. Datang saja. Saya 3 kali je pergi. Lepas tu saya tak sempat nak pergi. Tapi ada lagi tu. Mana-mana yang macam biasanya yang tua-tua lah. Saya suka jumpa orang dulu. Orang dulu banyak pengalaman. Ya. Jadi petua banyak. Orang Tadi siapa ikut tu? Orang dalam grup? dia, Yang kau tadi? Yang kau tadi? Orang dalam grup. Yang kau tadi dia ni Raja Harman. Raja Harman. Dia generasi kelima daripada Raja Abdullah. Raja Abdullah. Perak lah. Jadi dia selalu datang rumah saya. Dia suka kawan dia tengok sebab bapa tua dia pun buat risau juga. Tapi dia ni memang Macam dia kenal je saya. ya. Macam dia kenal je saya sebut nama tadi. Saya ada cerita, saya datang sini jumpa cikgu. Dia cerita, dia kata Siapa tak ajak dia? tak ada, saya cakap susu gaduh cikgu. Dia kata bagus tu, dia kata. Kurang-kurang saya tak cakap dengan dia kan. Yelah. Best friend. Dia tahu. Dia pun tapi dia tak samalah dengan dia Sultan Azlan ni dia lain. Lain. Dia bapa lain. Dia rasanya daripada Raja Idris. Kalau Sultan Azlan ni dia ni Raja Abdullah. Dia kalau ikut ranking Perak ni dah jadi raja dulu kan, sistem dia macam tu kan? Saya tak pasti. Saya tak cakap. Cara nak naik takhta. Yang Mahmadir tu Yang pak. dah sedang meninggal dah di Teluk Intan tu. Yang sepatutnya naik. Sepatutnya naik. Tinggal dah. Raja Long apa tak ingat lah. Long Jakbar ke. Nama dia lebih kurang sama macam tu. Orang zaman dulu banyak petua. Orang lama-lama ni. Tu seronok sembang dulu. Saya kalau ada orang tua yang lama-lama Tuan Guru Ni Aziz, saya pergi jumpa Tuan Guru Haji Hashim, saya pergi jumpa. Kita jumpa minta berkat. Jumpa orang tua macam tu. Dia nak macam mana menjadi dia tu? Tugu Haji Hashim. Dia ambil dengan Haji Abdullah Tahir. Guna Payung. Dia ambil tarekat tu. Ni Haji tu yang amalan ayah dia, Ahmadiyah tu. Amalan lepas solat subuh kan. Wirid dia. Fikri dalam hati. Tapi saya lebih suka tengok kepada Natijah. Natijah hasil. Natijah dan Kifarah. Maksudnya contohlah dia bawa yang ni kan. Kita tak tengok apa yang dia cakap. Kita tengok apa yang dia buat. Ada kesan dia. Jadi kita ikut macam tu. Tapi saya masih terfikir macam mana saya boleh link dengan cikgu dalam mimpi. Dia abang macam tu. Datang jumpa saya jumpa mimpi cikgu. Saya mimpi cikgu. Mimpi mana boleh buat-buat. Betul? Kecuali orang Ta'ala yang bagi mimpi. Dia kata apa hikmah revolusi tu kita boleh tangkap masuk kan. Tapi kalau ikut guru saya yang Gerik Perak tu, dia duduk katung 6 blok 8. Dia kata akhir zaman maknanya Allah Ta'ala akan buat keluar satu orang guru tu beratus anak murid. Ya, betul. Lepas tu dia akan berkumpul di satu tempat. Saya dah dengar. Dia sana 1000 contoh sana 1000 nanti dia kumpul. Dia kumpul. Tapi saya nak bagi satu pendapat lah. Betul tak cikgu nanti maknanya bila Imam Mahdi tu dia dia rasa elektronik dah tak ada kan? Tak ada. Jadi macam cikgu cakap lah, dia yang hantar tu sekarang telepati lah. Telepati macam Tengku Palu.
Saya rasa itu jalan dia. Nanti dia siapa yang tak ada masuk dalam makrifat ni, dia tak akan dapat resolusi. Lepas itu dia tak tertangkap. Dia tak boleh rasa. Keluar dah, benda tu dah keluar dah. Sebab saya tengok yang baik saya bonza, Tok Guru Silat. Maknanya dalam grup kita ni semua ada background. Geng Kucing Merah. Lepas tu orang pondok. Orang lama pondok. Saya kata ni macam yang dalam rumah Arkom Abi Arkom yang lihat Rasulullah buat pertunjukan tu. Semua background ada. Memang nampak kerjaan Ta'ala lah, bukan kuasa kita. Betul. Dia dah sampai masa. Saya tengok dua tanda je lagi. Pertama LGBT. Lepas keluar LGBT, dia memang sejarah pun macam tu. Dia Al-Quran ni 40% semua sejarah. Jadi Diulang balik. Bila LGBT keluar secara terang-terangan lah. Dia Allah Ta'ala ni dia pantang LGBT. Dia pantang. Bila dia benda tu keluar, memang dia gempur semua keluar balik. Ya. Tapi yang akan keluar ni lagi dahsyat daripada yang putih. Lebih dahsyat dengan gempa bumi, dengan banjir, tsunami, semua keluar. Dengan kemarau, dengan kebuluran, semua sekali jalan semua dia balik. Dekat Europe semua dah kemarau dah. Ya. Habis dah. Sebab saya tengok lah memang kalau LGBT je memang cepat dah bala tu sampai. Tu yang konsert baru ni tu, yang penyanyi tu kan, kan berdekat LGBT. Digibar kan? Betul. Terang-terang. Bila sekarang ni di Indonesia baru ni yang perarakan mereka tu kan dah keluar dah. Malaysia pun sebenarnya tu dah keluar dah. Dia nak bawa lagi artis masuk. Okey. Sekarang ni tunggu ni Blackpink. mana Gempa Bumi. Gempa Bumi Gempa Bumi. Di Riyadh tu jangan kira lah. Ada tahu di tu. Pakistan semua kan sekarang semua dah berlaku. Ada berlaku. Cuma sekarang ni 168 gunung berapi di bawah kutub utara tu semua aktif. Dan semua dah meletus lah. Kalau semua satu meletus, dua, tiga semua. Paras air naik lah. Dia akan merebak lah macam pistol lah kan. Saya rasa bila cair tu, dia tak tahu lah nak cakap. Itu sebab maknanya semua orang lagi panjang nanti tiwasa lah. Kemungkinan. Dan satu lagi ada yang cakap banjir kali ni dia bukan daripada sungai, daripada atas. Macam bukit. Daripada dam, daripada macam Pakistan kan? Macam Pakistan. Dahsyat tu. Dahsyat tu. Habis. Dia punya boost tu lagi kuat daripada banjir tu. Itu sebab orang tak boleh lari tu. Dia macam bukan daripada hujan biasa. Bukan hujan biasa. Dia bukit pecah. Bukit pecah ya. Bukit pecah tu. Biasa orang lari ke bukit, ni bukit pecah. Jerai itu. Jerai itu. Ya. Dahsyat kali ni. Pecah mana ya betul tak. Ya. Dia tahan boleh lepas. Dia tapak tu ada satu dam tu. Hydro punya DNB punya hydro. Kalau pecah tu dia orang kata kalau pecah tu highway tu jadi sungai. Highway di sungai betul. Jadi sungai. Lepas tu kerajaan pun buat keluar kan apa yang SOS apa. Ya. Gempa berlaku, bencana alam tu. Dia tak boleh awal dah. Mana dia sampai awal berita tu. Mana siap rumah standby kan. Ada yang cakap dia orang letupkan nuklear bawah dekat plate bumi. Tectonic tu kan. Dia orang letupkan, dia dah baca semua. Dia nak kena attack Thailand ke Filipina kan, dia letupkan dekat Kelantan tu. Tapi itu rancangan je lah. Sebenarnya rencana Allah tu lebih besar. Cuma kita berpatukan hadis lah. Kita tengok pola hadis. Tapi memang confirm bila nanti LGBT ni dia jelas kata tak macam sekarang. Dia akan terang-terangan. Maknanya berarah batu nanti macam Singapura dah boleh kahwin lelaki dengan lelaki dah boleh kahwin. Dah ni dah legalize dah. Sedangkan dia punya Perdana Menteri perempuan. Asal kursi ni jadi. Kena berdua lapis tak? Ambil satu lagi. Kursi kayu. Kayu.
Kaki dia tak kuat. Karena kayu patah ni. Ni pun baik. Tengok Singapura dah kering. Cuma sekarang ni yang saya tak tahu macam mana kan. Macam mana telepati tu. Dia punya, kita nak generate dia. Gelombang tu. Gelombang. Mungkin cikgu tahulah tu. Cuma nanti kita sampaikan lah. Kalau tu kepala dulu memang dia macam petapakur lah. Petapakur dipanggil semua pahlawan Melayu. Datang jumpa dia. Dia guna benda tu lah. Tu Mak Kilau pergi tu. Dia test Mak Kilau tu. Dia kata aku dengan kau ni cepat, dia kata. Mak Kilat lah. Baru je aku nak test kau. Baru Mak Kilau nampak keluar keris, dia dah sampai tak keris kat tengkuk belakang dah. Laju tu kepala lagi. Tu tak kepala bagi ni Ismu Azam kat dia tu. Sebab tu kepala tak salah saya lah. Tak maaf cikgu ya, saya yang mesti pernah dengar lah. Toko Balung dia buka dapat tangan dia nampak macam gambar kat video bekas. Dia tunjuk, tapi saya tengok kat siapa lah dia buka macam tu dah tengok. Mana macam telefon lah ada gambar bergerak tu semua. Dia kutubu zaman dia tu. Dia sempat 3-4 tahun wali kutubu zaman. Kutubu zaman. Saya pernah dengar lah. Mak Kilau boleh bercari dia. Boleh pecah. Dia tanam pakai besar. Kalau arwah ni itu ayat dia boleh pecah 9. Betul. Dia tak kat Sataria. Dia kata amalan dia ditolak sebut. Dia tengok cermin, dia boleh pecah satu. Meletak orang kena, dia tetap tidak. Tapi saya pernah baca satu saja. Mak Kilau ni bila dia meninggal 9 tumpang. Jadi lupa lah dia tak buat kita. Yang selalu kata dia boleh pecah diri 9. Dia macam ni lah Perang Badar tu. Saya pernah tanya arwah ni, adakah dari langit ni, langit betul turun malaikat atau daripada langit kita ni? Dia kata dua-dua je. Maknanya Rasulullah ajar kepada sahabat tu iman yang jazam sampai diri boleh buat keluar. Kan malaikat kan bantu kan. 313 lawan 1000 lebih. Lebih kurang 1000 lah. Berapa Badar. Tu saya tanya arwah ni, adakah daripada langit ni betul ataupun langit pada diri kita ni? Dia kata dua-dua je. Dua-dua sekali. Tu ada jawabnya tu. Saya nak pengesahan je tu, tanya dia tu. Mana kita beramal tu sampai keluar diri kita. Sebab untuk mencari kita atas amalan kita. Kalau yang amalan ni memang boleh pecah diri. Sebab ada orang jumpa saya mengata atas tempat. Minta maaf bang saya cakap kan. Saya sebenarnya cari apa yang cikgu sampai ni, saya cari dah lama. Sebab saya cakap bila cikgu buka, dia kata ini kunci. Cikgu yang cikgu cerita ni kunci. Yang kita belajar ilmu tauhid apa semua tu dia punya pintu tapi tak ada kunci. Jadi bila cikgu bagi kunci, tinggal nak buka, selawat kita lah kena buka. Kita kena beramal. Cikgu bagi kunci, kita kena selawat, beramal, baru boleh buka. Baru kita boleh marifat, boleh nampak. Jadi baru kita tahu berita-berita yang akan datang. Dia bukannya mendahului Allah Ta'ala tak. Tapi benda tu dah berita tu sebenarnya macam dulu kan. Maknanya berita tu sampai, mana ada syaitan yang pergi ambil dengar apa semua. Dia nanti, dia akan kembali balik macam dulu. Maknanya pintu langit dah dibuka balik. Buka balik. Maknanya berita tu orang-orang soleh ni boleh dengar direct. Ilham tu akan turun. Sebab Allah Ta'ala bantu. Sebab bila kita makrifat kepada jalan Muhammad ni, Allah Ta'ala akan bantu banyak. Maunah, karomah. Sebab apa nanti pengikut-pengikut Dajjal dia semua keluarkan sihir dia. Betul. Jadi dia bantuan kita nak lawan sihir ni mesti kena ada karomah ni. Kena ambil yang hak. Mana ibaratnya kalau ada sejuta ada wali kecil.
maknanya kalau dia sihir kita boleh lawan. Tapi kalau kita kosong, kita tak ada ambil jalan yang awal, kita tak menjalani. Mati kata. Mati kata. Sihir tu syaitan dalam diri dia. Ya dah Dajjal tu. Dajjal tu kan belajar dengan Jibril. Dajjal tu kan belajar dengan Jibril. Jadi dekat buah pulau. Oh. Kalau Jibril kata kalau kau betul jalan ni, kau jadi orang yang soleh, iman tingkatan yang tinggi. Tapi dekat pulau tu dia rasa dia Tuhan, dia baling batu kat burung mati. Dia kata akulah Tuhan. Kalau kau ikut jalan yang tak betul, kau jadi orang yang terkutuk. Jibril kata. Dia pilih jalan tu. Dajjal tu, adakah Dajjal tu Musa Samiri? Dajjal tu. Masa dia temu dengan Samiri tu. Ya Musa Samiri tu lah. Jibril juga dia orang simpan dia. Di sebuah pulau dijaga oleh binatang Al-Jassasah. Kedua Musa diselamatkan dalam Fir'aun. Satu lagi Musa Samiri. Kalau dia hidup pada zaman Rasulullah tu, terbakar dia berdebat dengan Rasulullah. Dia sahabat yang jumpa dia kan, nama apa? Adarimi tu, Hasan Adarimi ke? Tamim Andari. Tarik Andari. Tapi sebelum tu Tamim tak muslim lagi lah. Masa dia Tak muslim lagi. Dia Nasrani dah. Dia ada dekat England tu. Dalam England tu ada New England kat situ. Orang ulama bagi tahu lah. Sebab dia ada undang-undang lain pula situ. Tengok cerita Hellboy pun memang berjaga England. Satu lagi yang saya tunjukin, bila Imam Mahdi keluar, kita wajib pergi. Wajib bayar. Wajib bayar. Jadi saya cakap dengan orang rumah saya lah, saya cakap tak apa dah, saya pergi dah. Saya pergi seorang lah. Dulu dalam rumah tu baik. Rumah saya cakap apa? Dia kata tak, ustaz cakap semua kena bawa semua. Anak isteri tu pergi tempat yang selamat. Sebab tempat lain semua tak selamat. Dia pergi kat bandar-bandar. Tapi yang Dajjal pergi kat bandar-bandar. Sebab tu ni Aziz tak nak bandar. Dia baca hadis. Jadi tempat yang selamat tu tiga sajalah. 100 km daripada bandar. Tak yang selamat tu. Yang dalam hadis tu. Yang ada keluar Palestin. Jordan, Syria. Syria. Syam dulu. Yang lama. menara putih tu. Syam lama tu. Jadi dia kata berkumpul di situ. Sebab nanti Imam Mahdi akan buat Baitul Maqdis tu sebagai pusat pemerintahan dia. Masjid Damaskus tu. Menara putih. Menara putih tu. Pusat pemerintahan. Habis saya kata tu situ tak? Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan dia. Tu buat keluar apa Ustaz? Cengkih. Saya kalau buat kerja besi tu kadang-kadang kena balut dulu. Waalaikumsalam tu. Dia tengok. Dia tak tengok ni Facebook. Tak tahu dah, dia tak cerita pula. Ada cikgu kan yang masuk dalam Facebook tak? Facebook. Orang nak mencuri Baghdad. Norman Abdul Rahman. Nama dia. Pencuri Baghdad kena guna handset satu lagi. Hari tu saya suruh budak-budak apa tu? Download TikTok. Mana ada TikTok? Download pasal tengok hari tu kan. Ada kat dalam upload dalam TikTok. FYP. Ada TikTok dah tadi. Saya viral kat TikTok tu. 300,000 lebih tengok. Saya mula-mula tahu cikgu pasal ni lah. TikTok. Tidak kalah mah. Tidak kalah. Nanti cikgu, jadi dia dah kata asing tau. Yang mana tolak, dia kata asing. Yang nak ikut. Betul, yang bagi dua. Dia jangan jadi jelas benda tu. Dia akan jelas. Jadi kita boleh mana dekat situ dah nak susun balik ke kan. Sebab dia jalan akhir zaman dah, dia kena pecah macam tu dah. Dia tak ada cubahah dah.
sebelum ni Mursyid banyak menyembunyikan diri. Betul, dia tak mandi ke depan. Dia banyak menyembunyikan diri tu ada sebab lah bagi saya. Dia nak jaga kerahsiaan. Kerahsiaan. Satu lagi dia tak ada madak untuk buka. Bapa orang tak ajar bunyi. Cara terang-terangnya. Dulu kena rahsia. Tahun 90 rahsia dia. Saya lah. 90 nanti dalam gelap. Kau kata dia pergi. Susah. Betul. Zikir dalam gelap. Susah. Padahal kalau Ahmadiyah tu biasa. Betul biasa. Tapi memokkan tu stigma dalam kepala. Lepas satu lagi macam ilmu hakikat dah. Cukup dimomokkan dengan kesesatan. Saya kena orang ni tahun 90 lagi. Tapi tahun 2012 saya boleh jadi. Saya. Macam mana boleh terjebak dalam ni? Saya ada terjebak sekolah. Tapi saya sama puan ni nama dah. Saya dah belajar tu. Macam-macam gelaran lah. Tapi iyalah. Pasal memang pun sepatah pun tak buat tak buka kita. Tak buka. Walaupun duduk sekali tak pun tak mau. Jadi aku tak tahu lah dia kata. Mana benda ni kata mungkin privacy lah. Kita pun tak ada apa tu, tak ada keinginan pun. Cuma pada suatu hari tu dalam guru kita kata alumni lah belajar tu. Ada satu member ni dia ada ni lah, dia macam berjeda lah sikit. Lepas tu ada poin dia beritahu tu. Saya pergi dengar. Sedap poin ni. Dia sebut apa? Dia sebut apa? Saya tak ingat dah, pasal lama dah kan. Tahun 2011 dia. Ayat-ayat kita ni ke? Boleh lah kita pandai lah. Lepas tu member lah tanya. Mami lagi tak mana? Dia kata, guru aku tak ada kitab. Guru aku tak ada kitab, saya ikut dia. Belajar mana? Dia kata belajar di aku nak belajar. Tiba-tiba saya ambil keputusan. Lagi. Mulai pada Februari 2012. Pergi mula-mula sekali. Jadi kosong. Ada lagi guru. Ya. Tahun 2017. Kalau dulu dah momok ni apa? Gila ising. Gila ising tu sebab dia lebih zikir, kurang salawat ising lah. Sebab Allah tu ising nama. Ising. Gila ising tu sama kan? Ising tu ismu nama. Pasal saya tak tamat sekarang. Tak tamat. Saya rasa kunci duduk sini. Betul. Pasal jalan sama. Saya tanya belum dia dekat kepala. Minta maaf cakap lah. Tapi kalau tu cik jangan rekod lah. Okey. Saya rasa lah bila Ahmad dia kunci duduk sini. Minta maaf cakap lah. Sebab Mursyid Ahmadiyah ni selalunya dia tak keluar. Dia bagi amanah sahaja. Tapi dia akan jumpa juga. Dia akan bersatu juga. Dia akan pergi jumpa kunci. Saya cakap saya bawa juga dululah masa budak-budak. Naik atas motor baca macam tu je. Tapi saya cakap ada tak cukup punya saya cakap. Boleh rasa tak cukup. Saya cakap ini tak cukup. Cuma belum sampai masa. Ya betul. Saya tak nak sebut, tak nak rekod sebab apa? Takut ada yang Ahmad Ahmadiyah. Jadi saya buat statement ni takut salah. Takut dia orang terasa. Dia terasa kan. Kalau saya dari 2017 saya cari. Saya balik Kelantan. Rata saya cari. Sampai ke Kelapa saya pergi. Saya cari kunci tu. Saya apa? Nama atas tu. Finish the puzzle. Puzzle yang terakhir. Kepingan puzzle terakhir. Betul. Tapi saya bila lepas pada sekarang lah, saya boleh tanya juga lah kepada anak dulu. Sebenarnya. Boleh saya kenal dulu. Walaupun sebenarnya dia tak ada dia. Isteri saya je. Iyalah. Tak kampung tu. Pergi main-main. Kat rumah kan sebenarnya. Sebelah rumah. Sebelah rumah. Bila saya kenal dia tu, saya tunjuk ke rumah. Saya tunjuk ke rumah saya. Mak kenal tak apa dia tengok main. Ya tu dia kenal dia tu. Tunggu pas sekali je tu. Mak, tu cari rumah kalau untuk main. Apa lagi kata?
Dia cari. Dapat dah dia kata. Ha. Tu dari bilik tu. Ha. Dari bilik tu dia kata dia kena oi sini kan. Ha, sini. Saya ingatnya kan nak balik kata, on the way balik tu, dia dah suruh berapa. Tak payah orang sini dah. Tu dah jangan saya. Pasal saya nak tamu saya balik. Nak tamu saya balik kata, macam di sini. Jadi on the way balik tu saya masih ingat. Jadi kata di sini dah. Di sini yang mudah. Balik. Allah Ta'ala susun dah. Sebab saya ni payah nak keluar. Kecuali saya keluar tak ada urusan. Macam ni sambung master kan. Bersemuka pula. Tu dah saya memang tanya dia lah. Tanya dia saya buat anak wala. Dia mana anak wala dia saya. Umur saya dekat tu Apa? daripada kapit tambah tak kali ni umur saya cukup rasa kira depan rumah tu. Pasal ada rumah. Anak murid mari, saya tanya dulu kan. Member mari. Duduk airport minum. Dia tak malas duduk rumah tak. Saya tengok music kat situ. So nak kapi kan. Saya tengok kapi je. Kalau kerana delete kena dengan kementerian tu banyak. Tu saya tengok dah tu. Tengok dah apa? Lepas tu tak ada dah. Tak ada. Ini delete habis. Tapi molek juga Allah Ta'ala delete banyak rahsia tu. Tapi backup dia ada dekat Facebook. Tapi kena cari je. Ya betul. Pak Facebook tu. Nak mana? Di dapat. Ikut nama. Ikut nama. Tak kita nak tahu. Tapi kalau salah lama dah kena takak. Itu je. Sebab report sampai ke JAKI, Jabat Agama, sampai ke Ataupun orang simpan maklumat dulu. tak ada orang nak tengok sampai ke mana. Mana? Macam saya follow Ustaz Waizah. Dia fatwa dah keluar kan, dia sesat. Kita nak tanya berapa cikgu dengan Ustaz Waizah. Dia pasal dia silap dia, ada orang jemput dia pergi ke Selangor. Kan pergi Pak tu kan dia kahwin orang Selangor. Dan dia conquer madrasah masjid surau situ. Kalau Waizah masuk, biasalah pergi nasi. Lepas tu Ustaz Waizah ni kelemah dia. Di Pak Sungai Buloh. Pergi Pak lah, pondok Rumi. Orang yang Kelantan tu. Jadi kebetulan Buah Izam ni dia buat pekah dia kurang sikit. Memang dia ngajar sekolah agama. Jadi dia guna kesempatan kelemahan tu lah pergi Pak ada link dengan Jaiz tu. Tu keluar surat tu kata Buah Izam ni tak boleh mengajar. Dia pasal sembelih ayam tu Pasal baca kitab tu. Baca kitab tu, baca ayat Quran tu. Dia tekan ke tauliah. Tauliah. Sebab dia banyak rujuk Alikab dengan rujuk Roy. Sebab dia memang tak guna kitab sebab dia terima daripada ayah dia. Minta maaf cakap lah macam Wan Aizam kan. Dia punya pendekatan tu, penerangan dia tu keras. Maknanya tegas, tepat. Bila kena kepala orang tu memang menjol lah. Tapi macam cikgu, dia bagi tahu tu secara berkias. Itu sebabnya contoh JAKI bila nak serbu tak boleh. Berkias. Jadi bila cikgu bersilat kan, elak dia orang tak boleh tangkap lah. Dan Ustaz Waizah dia direct. Direct. Dia bagi tu. Macam apa kat member saya, pegawai JAKI Guru Musa, dia kata macam kalau nak terus dia nak berdebat dengan saya, yang tak jadi berdebat tu, dia tengok dah video dia kaji. Cikgu ni kalau nak ikat tak cukup tali. Ikat belah ni cikgu keluar belah sana, ikat belah sana keluar belah sini. Tu belah sana sekali tak jadi debat. Dia kata macam tu. Dia study juga. Dia study ke? Tapi cikgu kalau dia debat, kita akan nampak kepala dia, ekor dia pergi mana. Kita akan kepala dia ikut yang keluar ekor. Kepala dia kita akan nampak. Jadi dia tak nak keluar ekor tu pasal dia tak nak tahu siapa kepala dia. Maknanya dia walaupun dikata Asyairah, ekor dia Wahabi. Dia nampak dah. Ada video ke Facebook tengok orang dengan aku dah. Abang nanti dia jawab. Dia jawab dia Wahabi. Nampak dah. Orang tak nampak tak pasti. Minta maaf cakap lah. Sekarang ni Jakim Wahabi dah conquer. Betul. Dah conquer. Saya ada kawan lah kan. Saya tunjuk kitab kuning lah, saya tunjuk dengan dia kan. Dia mengajar juga kat surau. Saya tunjuk. Dia tak apa nak tengok. Dia macam tak suka kan. Dia tu Wahabi ke apa?
Tu saya tak nak cakap, tapi dia memang kerja pejabat agama bagi dakwah. Untuk Islamkan orang asli. Tapi saya Kitab tu tajuk apa? Kitab Turah tu? Kita pondok lah. Kitab pondok. Jawi kan. Dia pun mengajar juga di ni, tapi kitab baru sikit lah. Maknanya tak mengajar lah kitab tu. Kitab yang tak tunjuk tu. Dia tak boleh mengajar. Pasal kitab tu dia kena salah Jawi lama. Jawi lama. Jawi lama. Dia Jawi baru dia mengajar kan. Kau nak baca aku tak reti. Sebab tak mana tak ada mana ada bagi. Dia bagi Jawi lama. Kalau tak ada titik. Betul tak ada. Kadang-kadang kena betul balik dari dobek dia dah. Dobek. Kita ulur kan, dia suruh dia baca kan. Kita buat kereta. Tak boleh dapat sambil baca, tapi dia tak boleh. Oh, dia tak boleh baca lah tu. Jawi lama. Kebanyakannya kalau yang keluar daripada JAKIM ni kebanyakan dia semua tak berapa minat kitab Quran ni kan. Kitab Turah. Kitab punya kitab lama. Pasal akademik sangat dah sekarang. Dia ikut acuan Wahabi. Sekarang ni dia masih sorok-sorok lagi, tapi dah Dia nak tutup perorangan. Maksud dia nak lahirkan orang-orang yang boleh buku. Dia nak asingkan dulu. Habis